Ke sini bukan kita nak condemn mana-mana parti dan ahlinya. Ini saya rasa tidak betul. Cara pendekatan pada hari ini memang tak betul dan sebelah pihak. Dan kalau begitulah caranya, kami dah tentu bawa orang UMNO 5 lori dekat sini untuk kami tak buat. Ini membuktikan bahawasanya Parti Keramat UMNO pejuang sebenarnya. Berani datang berdepan dengan semua orang PAS ni. Kita berani sebab kita tak takut. Kita memperjuangkan agama Islam dan orang Melayu. Kita nak cari kaedah yang bersesuaian untuk kesatuan. Bukan datang nak mencari masalah, nak kata Tok Guru ni Aziz ke, nak kata orang tu ke orang ni. Tak ada. Kita tak bincang. Kita macam kata doktor tadi, kita nak cari kaedah yang bersesuaian, bagaimana kita boleh memperbaiki dan untuk masa depan anak bangsa kita. Itulah tujuan, niat murni yang kami datang daripada Kuala Lumpur. Saya daripada Baling datang sini. Kalau nak cerita pasal orang PAS UMNO, saya lah pengasas sekolah pondok untuk orang PAS di Baling. Pergi Pondok Lanai, pergi tanya di Pondok Lanai, tanya nama saya, berapa sekolah pondok saya buat dan berapa penghuninya orang PAS. 90% orang PAS. Ini bukan kita nak cerita pasal orang UMNO tak baik, orang PAS tak baik, nak kutuk, nak ubah dasar. Tak ada. Ini kita datang, kita jumpa, kita nak cari satu kesatuan di mana kita boleh melaksanakan tanggungjawab kita. Hormat sikit. Kalau macam inilah cara Dr. Agus melaksanakan, saya yakin dan percaya tak ada orang datang ke Kelantan nak bincang. Sebab cara, belum buka mulut dah bu. Belum. Orang UMNO tak ada budaya macam ini. Tak ada bu-bu. Kita tak pernah bu, kita tak pernah maki hamun, tak ada. Kita datang, kita nak apa tujuan kita datang? Matlamat dia apa? Tengok tajuk dia. Apa tajuk dia? Kita nak wawancara, kita nak bincang. Bagaimana ini saya tengok daripada saya mula kalam saya keluar bismillah terus dah bu. Sampai sekarang bu. Duduk sini 2 hari lagi pun tak selesai. Baik, kita baliklah doktor, senang. Sebab doktor, otak mereka ni tak boleh terima langsung dah. Dia dah tutup. Dia tak boleh dengar, nak bincang, nak bagi tahu. Betul. Ada yang baik dan ada yang tak baik. Apa salahnya? InsyaAllah. Okey, Datuk dan Dr. Ashraf, masa untuk itu sudah habis. Saya nak bagi peluang kepada Dr. Abu Hassan untuk merumuskan pusingan ini. Okey. Terima kasih kepada moderator. Pertamanya saya melihat bahawa bagi PRU 13 akan datang, ya, tentang kuasa Melayu ini. Apa yang kita perlu selesaikan di peringkat ini ialah kuasa persekutuan. Seperti mana juga saya bersetuju, sebagai ini saya harus bersetuju dengan pandangan YB Khalid dan yang lainnya, ada masalah di peringkat kuasa persekutuan. Contohnya dalam isu loteri, pertanyalah kepada mana-mana pakar perlembagaan pun, tidak ada kuasa kepada peringkat kerajaan lokal ataupun kerajaan daerah dan juga negeri untuk menguruskan ini. Maka sudah pastilah kita menyeru, sebagai seorang ahli akademik, saya menyeru kepada semua pemimpin politik yang ada pada hari ini untuk membawanya ke peringkat kuasa persekutuan. Kita tengok siapa yang serius. Adakah kerajaan sekarang serius ataupun kerajaan yang akan datang ini akan serius? Kita tengok, jika kita ingin mengatakan bahawa loteri akan diharamkan sebagaimana di beberapa negara Eropah, contohnya Austria, Slovenia dan Estonia, maka kita bawa dan ubah kerajaan kuasa persekutuan tersebut dan perbaikinya. Dan yang keduanya, ya saya ingin katakan tadi, juga kepada kerajaan persekutuan, juga kepada dasar-dasar di peringkat persekutuan, tolong beri perhatian terhadap pengukuhan kuasa-kuasa simbol-simbol Melayu yang sedia ada. Sebab ini penting, sangat-sangat penting. Jika kuasa ini tidak dipertahankan, simbol-simbol ini tidak dapat dipertahankan, maka PRU ke-13 nanti sudah pasti akan membawa masalah. Dan saya ingin menjawab isu paling sensitif pada malam ini. Adakah keperluan untuk mengubah mana-mana kerajaan, baik di Jepun, di Bangladesh, Burkina Faso, Afrika Selatan? Keperluan itu sangat penting jika kerajaan yang sedia itu gagal untuk menguruskan kemajuan-kemajuan dan perubahan-perubahan itu. Lepas itu saya mengatakan, kenapa revolusi 2.0 berlaku di Mesir? Kerana rakyatnya sudah tidak tahan. Lepas itu saya mengatakan pada malam ini, kita tidak mahu bangsa Melayu ini tidak tahan dan akhirnya bangkit melakukan revolusi dan sebagainya. Tetapi revolusi adalah sebuah proses. Revolusi adalah sebuah proses. Seandainya kita berada dalam keadaan miskin, maka sudah pasti saya berhak untuk bercakap sebagai seorang ahli akademik.
Jika kata-kata saya ini dibawa ke persidangan mana-mana parti dan akan ada arahan pensyarah ini kelihatan seperti menentang kerajaan, tidak kira kerajaan A atau B, maka dia bertentangan dengan prinsip-prinsip perlembagaan dan sekaligus saya harus juga berani mempertahankan dia. Sebab itu saya mengatakan setiap ahli akademik perlu berani bercakap, perlu berani menegurnya, dan setiap ahli politik tidak boleh melihat kami sebagai musuh dan ancaman. Ini asas PRU ke-13 nanti. Kerajaan pusat tak pernah melihat pensyarah-pensyarah ini sebagai ancaman. Kalau kita lihat di Universiti Islam contohnya, Universiti Melaya, di UKM, ramai pensyarah-pensyarah yang menentang kerajaan memerintah. Tapi kita kekalkan mereka. Kita memberi peluang kepada mereka. Dan kita akan juga memberi pastikan yang mereka suatu hari nanti mereka bertahu yang mana duduk di dalam landasan yang benar dan yang tidak benar. Saya nak bagi tahu satu lagi dalam apa saya nak jawab soalan doktor tadi. Kalau 20 tahun dahulu doktor, mungkin 25 tahun dahulu kalau kita pergi luar negara belajar, where you come from? Malaysia. Where is Malaysia? Dia tak tahu. Kena sebut Singapura dulu, baru dia tahu Malaysia. Atas perjuangan Parti Keramat UMNO dan Barisan Nasional, hari ini kita ada Putrajaya, kita ada KLCC, kita ada KLIA, kita ada Langkawi dan segala macam. Dan hari ini kalau kita pergi ke luar negara umpamanya, where you from? I am from Malaysia. Oh, the beautiful Twin Tower. Maknanya, adakah kerajaan tidak berjaya? Kerajaan sudah melakukan yang terbaik. Lagi-lagi dalam model ekonomi baru Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib mempentingkan masalah masa depan rakyat, khususnya orang Melayu. Jadi kadang-kadang kita kena tahu fakta. Kalau kita tahu fakta sikit, kita banyak sangat persepsi pun tak boleh. Jadi itulah saya minta